Laila Salikin Ikawal Raja. Love you. Mwah, thank you. Okay, sejak kita potong kek. Nak tidur? Tidur ke? Buat tangan I dah pun tak apa. Tekanlah. Wow, look at the rainbow. So pretty. Pretty, gorgeous. Assalamualaikum and hi, welcome back to my channel. Look at this pretty rainbow cake idaman I kecil-kecil. Siapa suka rainbow cake, kita gang. So today I nak share dengan korang my journey untuk siapkan this rainbow cake. Memandangkan dah lama I tak update my YouTube channel, hari ni Alhamdulillah I diberi peluang, ada lebih masa sikit untuk kita spend time buat rainbow cake. Okay, firstly rainbow cake ni sebenarnya adalah kek pertama yang I cuba buat masa 2020, masa tu PKP, and then anak I memang suka rainbow cake. If not kita orang selalu beli dekat KLCC, ada satu kedai ni dia jual rainbow cake. So basically today I nak ajar korang macam mana nak buat rainbow cake lah. So basically mula-mula kita beat telur, lepas tu kita masukkan gula, kacau. Adunan ni adalah untuk loyang 6 inci 5 tingkat. Okay, 5 tingkat 6 inci. So masukkan susu, minyak, semuanya gaul sebati, dan kita tambahkan bahan-bahan lain. Alhamdulillah sekarang ni I dah start jual my business pun dah start buat online business melalui my website. Jadi 2 minggu ni I macam kelang kabut sikit nak settlekan macam-macam order, macam-macam hal dan pelbagai lagi. Okay, this one is cream tartar. Okay, korang kena letak cream tartar. Kalau tak ada pun tak apa, sebab last year masa I buat, I tak letak cream tartar sebab I memang tak tahu apa-apa. Masa I start buat rainbow cake ni memang I tak ada basic langsung. Inilah mixer yang I guna. Tak silap I ke mixer lain, tak ingat. Tapi macam ni lah kita nak buat dia. Kita beat telur putih asing, gula dan juga krim tartar, dan then kita akan masukkan dalam adunan yang tadi. And insyaAllah sementara korang tengok I siapkan this rainbow cake, I nak share dengan korang satu hadis kelebihan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Muntakab hadis page 352 hadis 184. Saidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, jika seseorang manusia mendapat satu lembah yang penuh dengan emas, dia tetap akan bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang kedua. Jika dia diberikan lembah itu, masih lagi dia bercita-cita untuk mendapatkan lembah yang ketiga. Hanya tanah kubur yang boleh memenuhi perut anak Adam, yakni setelah masuk ke dalam kubur, maka tanah kubur sahajalah yang boleh menghentikan cita-citanya untuk menambahkan harta. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengasihi hamba-Nya yang memalingkan tumpuannya daripada harta benda dunia ke arah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepadanya ketenangan jiwa dalam dunia ini dan memeliharanya dari sifat tamak untuk menambahkan harta. Sadaqatul Rasulullah SAW, hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, I pun tak reti nak mengulas hadis atau apa, tak ada ilmu yang tinggi, tetapi di sini kita dapat tengok manusia ni memang mempunyai sifat tamak. Memang naturally kita ni kalau dapat satu benda mesti rasa tak cukup. Tengok kehidupan orang lain lebih sikit, kita rasa iri hati, kita rasa tak senang hati, tak senang duduk. InsyaAllah sama-sama kita minta doa supaya Allah hindarkan kita, jauhkan kita dari perasaan seperti itu. Jika ada ketuk dada, ketuk hati cakap, Allah dah berikan yang terbaik untuk aku, itu yang terbaik untuk aku, itu sudah cukup. Kita tak perlu nak banding-bandingkan dengan kehidupan orang lain. Allah tahu kita perlu hanya setakat ni, sebab tu Allah bagi kita setakat itu sahaja, dan Alhamdulillah. Jadi untuk pen ni korang boleh tengok link dekat description, I ada letak link. Korang boleh beli dekat Shopee, cukup-cukup lengkap and sangat-sangat mudah sebab dia tak melekat. Dia melekat juga sebenarnya, tapi kita lepas keluar kit nanti kita korek-korek sikit bawah tu lah. Tapi dia macam tak ada macam kalau kita guna loyang dia akan keras macam tu kan. Tapi this one dia macam smooth sangat, nanti korang boleh tengok. So kita agih-agih
pekehkan adunan ikut warna kesukaan korang. By the way, untuk warna ni kena guna gel colouring, okay? Gel colouring, bukan liquid colouring ke apa, sebab dia akan ubahkan tekstur kek kita. By the way, kalau korang nak beli apa-apa barang, I suggest lah beli dekat Shopee sebab harga dia sangat-sangat berbeza. Korang boleh tengok link kat bawah, ataupun korang boleh tengok highlights dekat I punya bake stuff tu. I ada share macam-macam barang yang I gunakan, so korang pun boleh dapatkan kalau korang nak dapatkan. So Alhamdulillah, Allah yang Maha Cantik telah mencantikkan kek kita. Tanpa Allah, kita tak mampu nak buat apa-apa, hatta nak menggerakkan tangan, nak bergerak, nak bercakap ni pun tak mampu. Jadi Alhamdulillah, kek kita dah siap. Nak tahu kek kita dah masak, tepi-tepi tu dah tak melekat lah. Okay, kita tak payah guna baking paper kat sini. So basically ini adalah satu investment. Kalau korang nak beli, korang beli yang mahal sikit, tapi dia jimat dekat tempat lain macam tu. So sekarang ni kita nak terbalikkan kek ni supaya kek tu sejuk lah, and kita boleh dekor sekejap lagi. Dan tengok rongga-rongga kek ni, nampak sangat kek ni sangat-sangat lembut, sangat-sangat moist. Tu yang paling geram sekali. Siapa je tak suka kek yang moist, betul tak? Color untuk rainbow cake ni korang boleh buat ikut kesukaan korang. By the way, I buat video ni, I guna lighting daripada Instagram, I guna filter. Ramai tanya I guna kamera apa. I guna kamera iPhone 11 Pro. Tapi masa I record, rumah I gelap. Okay, rumah I gelap, tak ada cahaya, dekat dapur memang tak ada tingkap yang ada sinaran matahari. Memang kena buka lampu, and tak cantik lighting. So I kena guna lighting daripada filter lah. So ini adalah filter, I tak tahu nama filter ni apa pula. Tapi filter yang I selalu gunakan untuk my butter cake adalah filter 11am. Korang boleh tengok dekat Instagram. Korang boleh search. Kalau korang tak ada filter tu, korang search, lepas tu save, ataupun korang try to use. Look at this yellow. Cantik kan? Subhanallah. Cantik sangat, gebu sangat, and sangat-sangat mudah nak buat dia, betul tak? Sangat mudah, sangat-sangat lembut. I would like to suggest anyone kat luar sana, kalau nak buat birthday cake untuk anak korang, this is the best cake to give them. I bet diorang mesti suka. So now it's time to prepare the Swiss meringue buttercream. So this is the butter that I selalu guna. Sebab sebab dia cantik. Sebab I suka packaging dia. Macam I kalau beli apa-apa, I suka tengok packaging dia. Kalau ada macam purple ke, so basically I suka embroidered sebab barang-barang dia cantik. So kita akan potong butter ni. Butter ni make sure sejuk. Okay, masa korang nak beat dia nanti, jangan guna butter yang tak sejuk. So kita potong-potong butter ni into cubes. So tiap kali nak masuk butter nanti, masuk sahaja satu-satu. And another tips untuk kita buat Swiss meringue buttercream, ramai cakap dekat I tak nak buat Swiss meringue buttercream lah, Swiss meringue buttercream ni honey dan sebagainya. Ada cara kita nak hilangkan honey. Kita kena masak, kita kena double boil ni sampai dia masak. Macam mana kita nak tahu dia masak? Bukan bila dia mendidih tu. Kalau dia mendidih tu, takut dia overcook. Okay, telur overcook pun tak sedap. So kita masukkan gula, and korang kena ada satu alat yang sangat-sangat important, this thermometer. Benda ni lah. So bila korang punya temperature dah sampai suhu 60 ke 65, I selalu guna 64 lah, 64 degree Celsius, maknanya kita punya telur tu dah selamat untuk dimakan. Dan insyaAllah tak adalah honey-honey yang selalu orang duk bagi tahu. Sebab I tak tahu kenapa, kita kalau boleh kita sama-sama elak daripada contohlah, kita bukan nak cakap apa, tapi kita contoh kalau orang tu suka buat sesuatu benda, contoh dia suka Swiss meringue buttercream, tak perlu pun I rasa kita akan macam janganlah guna ni sebab ni honey, kita kena guna ni macam tu. Ikut kesukaan masing-masing. Kita hanya kita boleh nasihat, tapi masing-masing ada pendapat masing-masing, betul tak? So basically ada cara kita nak hilangkan honey dia. So kita just masak betul-betul telur kuning tu. So tu adalah tips yang paling penting. I harap korang dapat info yang bagus lah untuk hilangkan honey-honey. I belajar ni pun daripada one of the YouTuber. I suka tengok YouTuber Mak Salih macam tu kan, sebab dia orang punya ilmu tu macam macam ada facts sikit macam tu. Entahlah, I pun tak tahu. Tapi I suka tengok Mak Salih punya baker sebab I suka tengok Anna Olsen masa I kecil-kecil. So kita beat kita punya telur putih sampai gebu macam ni. Nampak tak tu? Ni dah okey lah. Kalau dia putus lagi okey, tapi I macam nak cepat. So kita masukkan butter satu-satu. Ramai sangat, macam I juga masa first time I buat Swiss meringue buttercream, I sangat-sangat terkejut, sangat-sangat takut. Sebab lepas masukkan butter, most of the orang yang share video ke apa, diorang tak share the whole journey, betul tak? So I akan cuba sedaya upaya untuk share the whole journey. Sebab I faham perasaan bila kita cuba buat sesuatu tak menjadi, kenapa, dan terus panik. So I nak orang yang tengok I buat, diorang akan dapat ilmu juga, dan diorang akan tak adalah rasa panik tu. Okay, so kita akan dapat butter tekstur memang macam ni, cair sangat-sangat. Okay, tak cantik.
sangat-sangat tak cantik macam ni. Betul tak? So tak apa, korang teruskan saja beat. Sebab butter ni bila korang dah masukkan dengan telur putih, dia akan cair. So beat je laju-laju, beat je, biar je berkedap-kedap tu, tak apa. Jangan terus berhenti lepas tu buang. Okay, continue beat high speed sampai dia betul-betul fluffy, sampai kuning-kuning macam ni. It's done. Korang ketuk-ketuk je dengan spatula. Alhamdulillah, kita punya Swiss meringue buttercream dah siap. Satu lagi tips untuk dapatkan Swiss meringue buttercream yang sedap, make sure butter korang jangan kedekut butter. Okay, biar dia macam pekat likat macam tu. Okay, kena lebih butter lah. Jangan telur kuning yang telur putih yang lebih. So biar lebih rasa creamy butter. So matikan rasa telur tu. Okay, now it's time to decorate our cake. Okay, ramai sangat wish I birthday pula. Masya Allah, belum lagi birthday dan tak sepatutnya pun macam birthday tu. Boleh lah wish birthday apa ke, tapi macam tak nak jadikan satu tabiat. Sebab birthday ni pun sebenarnya mendekatkan kita lagi kepada kematian. Tapi I sajalah macam nak happy macam tu kan. Siapa je tak suka, betul tak? Jadi satu lagi apa yang I tahu, kalau kita buat birthday ni, kita janganlah letak lilin ke apa semua tu, sebab menyerupai orang-orang Yahudi, tak silap I. So it's okay, tak apa. Okay, so I nak deco cake lah. Deco cake ni I buat laju sikit, tapi sebenarnya sangat-sangat makan masa. Okay, bukan laju macam ni kita nak deco ni. Kita kena slow saja. Mungkin nampak macam laju, macam senang, macam mudah. I pun ingat macam tu sebab I tengok video orang macam laju je. So masa my first cake memang I buat semua laju. Lalas apa pun tak jadi. So tak apa, lama-lama kita belajar, kita akan tahulah step ke step. Kalau ada apa-apa yang korang tak faham, korang boleh tanya. Tidur ke? Center tu. Minum air ni. Wah. Pak Ibrahim ke? Buat tangan I dah pun tak apa. Tekanlah. Tu dah tekan. Ya Allah, Bang. Ni bukan letak krim. Ni ambil krim. Okay dah. Nanti ibu sambung. Okay? Tak ni. Letak. Okay. Good boy. Okay dah. Tak tepi-tepi ni. Bulan ni Alhamdulillah I dapat macam-macam. Kita nak hitung nikmat Allah ni memang kita tak boleh hitung, betul tak? Tapi I sangat-sangat happy bulan ni. Tak tahu kenapa, takkan kita nak sebut satu-satu kenapa, betul tak? Tapi jomlah sama-sama kita sentiasa bersyukur, insyaAllah. Kalau kita bersyukur, memang Allah akan tambahkan lagi. Bukan kita nak kena bersyukur sebab kita nak Allah tambah, tapi I pun tak tahulah macam nak explain. Tapi I'm very happy this month. I nak raikan kegembiraan I dengan semua orang, dengan lagi banyak-banyak I nak share apa yang I suka buat, apa yang best. Okay, buat ni tangan I sampai termasak kena oven demi rainbow cake. Tak apa, semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita masak-masak kat dapur, terluka-luka dan sebagainya. So kita akan sejukkan dulu this rainbow cake, okay? Lepas tu kita sambung deko. Okay, cake kita dah sejuk. It's time to continue decorating. Decorating ni I buat dia in a motion yang laju, tapi sebenarnya slow sahaja. Sorry, I batuk sebab memang tengah masak cili. Tips untuk kita deco cake ni, sebenarnya kita kena crumb coat cake kita dulu dan sejukkan, baru kita double layer dia untuk tutup betul-betul cake ni. Jadi I sebenarnya deco saja-saja dekat rumah. By the way, I ada juga buat custom cake. Kalau korang nak order custom cake daripada Laila, korang boleh je order melalui my Instagram. Tapi kalau macam I tak reply tu, tolonglah spam. Sebab kebanyakan ni macam banyak sangat DM. Jadi I akan cuba sedia reply satu-satu, insyaAllah. Itu janji I.
I. Tapi kalau korang nak order, make sure korang spam. And kalau I tak reply tu, minta maaf sangat-sangat. Tapi I really nak buatkan kek korang kalau korang betul-betul nak order dekat I. So untuk butter cake dan juga cookies, korang boleh order through my website. Korang boleh search sahaja dekat browser laila.my. Tetapi I minta maaf sangat-sangat, buat masa ni I tak boleh nak post ke Sabah, Sarawak, Brunei, Singapore sebab masalah postage. Okay, I dah try post ke Sarawak, tetapi nasib tidak menyebelahi I. Ada sesuatu terjadi dan kek tu tak sampai dalam keadaan yang baik. Kek tu dah tak elok masa sampai tu sebab dah lebih 5 hari kot macam tu. So I selalunya siapa yang order dekat I, kalau kek tak sampai dalam 4-5 hari, I akan refund balik duit. So korang jangan risau, okay? Kalau korang nak cuba order, korang boleh just search dekat browser laila.my. Mudah sebab I bangun-bangun pagi je, I terus buka email. I terus buka email and then I terus buat dulu siapa yang dah order, siapa yang dah bayar. Sebab kalau Instagram ni mostly dia akan tanya dulu. So kita settlekan dulu siapa yang dah order. Macam tu. Happy birthday, Ibu. Tadi beritahu kakak Ibu apa? Ibu. So today kita akan deco cake guna this design. Oh, ada rainbow kat here. Ni dah apa? Tak ada dah. Dia ambil mangkuk lah, Ibu tuan dah mangkuk. Nak tak rainbow. Tak ada dah rainbow. Tak ada tak? Ha? Taklah macam tu. Maya nak buat ke? Tak boleh. Boleh, letak je lah. So korang bolehlah deco kek korang ikut cita rasa masing-masing. Kejap lagi kita potong. Mami punya pemandangan. Cantik tak? Jangan masuk kamera. Cakaplah apa-apa. Cantik. Ya ke? Ni body cat Ella tau. Tepi-tepi ni. Okey, dah jangan banyak-banyak sangat. Aku tak makan pun. Kita buat je lah apa-apa yang boleh deco. Tak sikit. Tak sikit. Dah, atas dah siap. Maria. Berdiam mata dia. Untuk tepi-tepi kek, tips dia adalah kita... No. Kita sabarlah, Ibu nak tunjuk. Tips dia adalah kita campak. Birthday cake is done. Okay, time's up. Tahu. Lepas tu berakhir. Kek birthday dah siap. Raja. Iya. Kek dah siap. Jom kita potong. Okay, kek kita dah set, dah sejuk. It's time to... Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan Laila Salikin Iqbal Raja. Love you. Thank you. Okay, sejak kita potong kek. Yang pendek tu barunya. Okay, so now kita akan potong kek. Bagilah Ibu potong. Tak boleh Ibu yang kena potong. Kan Ibu punya birthday. Ibu punya birthday hari ni ke? Tak. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. Atas sikit. Ombak. Kau dia turun. Tada. Wow. Ni. No, Ibu nak angkat kek. So apa? Okay. Kau biar je. Tekan. Awas. Wow, look at the rainbow. So pretty. Pretty gorgeous. Pretty gorgeous. Cantik ni, subhanallah, bau dia. Yummy. Look at the cake. It's so pretty. So siapa dah cuba resepi ni, jangan lupa share dengan I. Look at the cake. Subhanallah, cantik sangat-sangat. Siapa dah cuba and try this recipe, ingat jangan lupa share dengan I. Okay?
And jomlah kita rasa. Macam saya nak. Ibu nak rasa dulu ke Ibrahim? Ibu. Ibu dulu. Lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Cuba rasa. Ni favourite cake Ibrahim kecil-kecil tau. Memang masa ibu buat Spiderman tu. Tapi tak ada gambar Spiderman pun yang ni. Ni tak ada. Tak ada warna merah. Ibu makan dulu lah. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, comment and spread the love. Mam, dia tengah makan candy kat dalam tu kan? Nak makan ke tak nak? Tanya ibu kan? Thank you so much for watching. Assalamualaikum. I will share with you guys more tips lepas ni. InsyaAllah, doakan ya. Assalamualaikum.